Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar semester 1 saya telah terpilih ke Jabatan Kejuruteraan Elektrik Port Dickson. Sebelum saya menerangkan berkenaan dengan program, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Puan Azrinawati binti Samaon, merupakan K-Pro Diploma Kejuruteraan Elektrik atau dikenali sebagai DET. Di sini saya ingin menjelaskan tentang visi, misi dan goal yang perlu dicapai oleh Politeknik Port Dickson. Untuk vision, to be the leading edge TVET institutions. Mission kita ada 4, to provide wide access to quality and recognized TVET programs. Yang kedua, to empower communities through lifelong learning. Yang ketiga, to develop holistic, entrepreneurial and balanced graduates. Dan yang terakhir, to capitalize on smart partnership with stakeholder. Untuk goal, to provide holistic and competent TVET graduate capable of the contribution to life national development. Okey, ini adalah sinopsis untuk program DET. Program DET merangkumi bidang elektrik dan elektronik. Juga kita ada melibatkan berkenaan dengan computer fundamental dan programming. Computer ada design pun kita akan pelajari. Selain daripada itu, semiconductor device, wiring. Untuk pengkhususan kita ada power system, electrical machine, programmable logic controller yakni PLC, motor drive, power system protection dan ada lagi beberapa kursus lah. Selain pada itu, kursus Green Technology Element pun kita ada masukkan di dalam silibus untuk memberi kesedaran kepada pelajar mengenai kepentingan teknologi hijau. Selepas tamat pengajian, job prospek yang pelajar-pelajar akan bidang kerjaya yang boleh diceburi. So yang pertama, pelajar-pelajar boleh menjadi technician sama ada dalam bidang elektrik atau elektronik, boleh menjadi sebagai service advisor. Yang ketiga, boleh juga menjadi sebagai technical assistant, pembantu teknikal. Yang keempat, boleh menjadi supervisor, engineer supervisor dalam bidang elektrik atau elektronik. Boleh juga menjadi assistant engineer, pembantu jurutera. Untuk program DET, ni adalah carta organisasi. Program diketuai oleh saya, Puan Azrinawati binti Samaon, dan kita ada pensyarah utama iaitu Puan Syairah binti Abdul Rahim, dan dibantu oleh beberapa senior lecturer yang terdiri daripada Encik Muhammad Jahidi bin Rosdi, Puan Latina Zuraini binti Sya'ri, Encik Izwan Kamal bin Abdul Wahab, Encik Zaini bin Kemon, dan Puan Aribah Syakimah binti Ahmad Syakri. Selain daripada itu, kita ada pensyarah DET dalam program, iaitu yang pertama Puan Jumaliah binti Johari, Puan Fazlida binti Samsudin, Encik Muhammad Zaiham bin Hamzah, Puan Masnora binti Haji Sepikun, Puan Tiru Shelby anak perempuan Ramasami, Puan Nur Syeda Zainuddin, Puan Nur Hashimah binti Harun, Encik Nur Afikah binti Muhammad, Puan Nur Zaimawani binti Hussein, Encik Muhammad Nizam bin Samad, Encik Muhammad Fauzi bin Muhammad Kamal, Puan Roslinda binti Samaon binti Samion, dan Puan Nur Akilah binti Muhammad Amin. Keseluruhan lecturer DET adalah seramai 22 orang yang sama-sama akan membangunkan yang akan mengajar pelajar-pelajar semester 1. Diharapkan semua pelajar dapat memberi kerjasama yang baiklah. Seterusnya, program educational objektif
dan program learning outcome. Untuk PEO, kita ada 4 PEO yang perlu dicapai. Penilaian akan dibuat selepas pelajar-pelajar tamat pengajian selepas 3 tahun. Yang pertama, practicing technician in electrical engineering related field. Yang kedua, contributing to society with professional ethic and responsible. Yang ketiga, engaging in enterprising activity that apply engineering knowledge and technical skill. Yang keempat, engaging in activity to enhance knowledge for successful career advancement. Okey, ini adalah 12 PLO, program learning outcome yang perlu dicapai. Maksudnya hasil pembelajaran sepanjang 3 tahun pengajian di Politeknik. Yang pertama adalah knowledge. Yang kedua adalah problem analysis. Yang ketiga, design development of solutions. Yang keempat, investigation. Yang kelima, berkaitan dengan modern tool usage, aktiviti yang berkaitan dengan practical. Yang keenam, the engineer and society. Yang ketujuh, environmental and sustainable. Yang ke-8, ethic. Yang ke-9, individual and teamwork. Yang ke-10, communication. Yang ke-11, project management and finance. Dan yang terakhir, lifelong learning. Ini adalah mapping antara PEO dan PLO. PLO e-tech. Semua program di Politeknik akan menggunakan pensijilan akreditasi e-tech. Okey, untuk PEO 1 kita mapping kepada PLO. Ada PEO 1 kita mapping dengan PLO PO 1, PO 2, PO 4, PO 3 dan PLO 5. Untuk PO 2 kita akan mapping dengan PO 10 dan PO 9. Bagi PO 3 kita akan mappingkan bersama PO 6, PO 7, PO 8. So yang terakhir untuk PO 4 kita akan mapping bersama PO 12 dan PO 11. Ini adalah DET Academic Curriculum. Sepanjang tempoh 3 tahun, setiap semester semester 1 student perlu menghabiskan kredit sebanyak 18 kredit hour. Pada semester 2 17 kredit hour. Pada semester 3 adalah 18 kredit hour. Pada semester 4 18 kredit hour. Pada semester 5 15 kredit hour. Dan semester 6 10 kredit yang merupakan latihan industri lah. Total untuk keseluruhan untuk bergraduate adalah 96 kredit. Okey, ini adalah program structure untuk DET. Bagi semester 1, selain pada khusus dalam bidang elektrik, kita juga turut mempelajari khusus Communicative English 1. Kita juga ada subjek co-curriculum, sukan ataupun badan beruniform. Okey, untuk Common Core kita ada Occupational Safety and Health. Okey, untuk program structure DET, selain pada khusus elektrik, kita ada juga khusus daripada jabatan sokongan seperti Communicative English 1. Kita ada sukan ataupun unit beruniform. Student boleh pilih sama ada ingin memasuki sukan atau unit beruniform. Kita ada juga khusus elektrik iaitu Occupational Safety and Health for Engineer. Kita ada Electrical Technology. Kita ada juga Electrical Wiring dan Measurement Device. Selain pada itu, untuk Engineering Mathematics 1 dan Engineering Science, keseluruhan total khusus yang perlu diambil adalah 18. Pada semester 1 kita tak ada prerequisite, tapi kita boleh tengok untuk semester 2. Semester 2 untuk subjek pengajian am kita ada penghayatan etika dan peradaban, gelap persatuan ataupun unit beruniform. Kita boleh pilih salah satu. Okey, kat situ kita boleh nampak kita ada prerequisite. Maksudnya kita kena settle KOKO 1 baru kita boleh ambil
KOKO yang kedua lah. Untuk Engineering Matematik 2, kita perlu lulus Engineering Matematik 1. So yang ini student kena ambil maklum lah. Untuk membolehkan kita ambil Electrical Circuit, kita perlu lulus Teknologi Elektrik 1. Okay, seterusnya Semiconductor Device, Digital Electronic, Programming Fundamental. Kredit yang perlu diambil adalah 17. Pada semester 3, kita perlu mengambil Communicative English. Perlu lulus Communicative English 1. Untuk membolehkan mengambil Electrical Engineering Mathematics, perlu lulus Matematik 2. Untuk subjek elektrik, kita akan mengambil Electronic Circuit, Computer Aided Electrical Drawing, Computer Networking Fundamental, Electrical Machine. Untuk membolehkan mengambil khusus Power System, perlu lulus Electrical Circuit. So kat sini total dia adalah 18 kredit. Pada semester 4, student akan mengambil Communicative English ketiga. So perlu lulus Communicative English 2. So kita ada Entrepreneurship. So kita ada kursus Embedded System Application. Prerequisite adalah Fundamental Programming. So kena lulus Fundamental Programming. So kita ada kursus Programmable Logic Controller, PLC and Automations. Kita ada Electronic Computer Aided Design. Kita ada Power Electronics. Kita akan mengambil Project 1 dan 1 kursus elektif. So masa semester 4 perlu menghabiskan 18 jam kredit. Pada semester 5, kita perlu mengambil Sains Teknologi dan Kejuruteraan Islam, Nilai Masyarakat Malaysia. Itu untuk non-Muslim lah. So untuk subjek elektrik, kita ada Motor Control and Drive, Power System Protection, Electrical Maintenance and Repair, and Project 2. Motor Drive perlu lulus Power Electronic. Untuk Power System Protection perlu lulus Power System. Untuk Project 2 perlu lulus Project 1. So kita ada elektif kedua. Elektif kedua bergantung pada pemilihan khusus yang kita akan buat. Okey, selain pada structure program, saya juga menggunakan study plan. Study plan digunakan sekiranya ada penukaran khusus. Tapi untuk semester 1 dia menggunakan pakai structure program yang asal lah. Buat masa inilah kita belum ada dapat apa-apa makluman. So untuk study plan saya ikut yang asal lah. So kat sini untuk elektif, untuk set 4 saya memilih Embedded Robotics. Untuk elektif yang kedua saya memilih Design Thinking lah. So dekat study plan ni boleh tengok lah jumlah jam kredit. So sepatutnya ada 96 kredit. Okey, untuk sistem pengurusan, kita menggunakan SPMP lah, Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik. Di sini pelajar boleh menggunakan iDaftar untuk mendaftar kursus yang diambil lah setiap semester. Kat sini kita pun ada iPad. iPad ni digunakan untuk PA, sistem PA. Untuk daftar KOKO, kita boleh nampak lah iKOKO di situ. So sekiranya memerlukan kaunselor, kita ada sediakan juga. Untuk SCP, exam, untuk menyemak markah quiz, markah PB, kita boleh check dekat iExam lah. So okey, selain pada itu, untuk pembelajaran kita menggunakan platform CIDOS lah, Curriculum Information Document Online System. Di sini pensyarah kursus akan upload lah bahan-bahan pengajaran mengikut kursus yang diajar. Student boleh dapatkan maklumat di dalam CIDOS. Dekat sini boleh juga e-forum bersama pensyarah kursus. Boleh melaksanakan quiz dan berbagai aktiviti. Untuk submit assignment pun akan dibuat di dalam CIDOS lah. Untuk norma baru, kita akan menggunakan online system. Setakat ini online system bergantung pada pensyarah khusus. Ada yang menggunakan Zoom, MS Team.
Itu bergantung pada pensyarah yang mengajar. Setakat ni pengkuliahan semua dilaksanakan secara online system. Cuma untuk program DET kita ada membuat collaboration. So kita ada buat collaboration bersama Unijana dan Axon. Ini adalah technical talk yang dijalankan sebelum inilah. So kita panggil penceramah untuk datang ke Politeknik, memberi technical talk dan memberi hands-on kepada pelajar-pelajar lah. Okey, selain pada itu, kita ada juga incubator Econ. Ini pun di bawah program DET. Saya mengalu-alukan pelajar-pelajar yang ingin mencuburi bidang usahawan boleh melibatkan diri di dalam incubator Econ lah. Siapa yang berminat dalam bidang usahawan lah. Maksudnya prospek kerja selain pada menjadi technician dalam bidang elektrik, elektronik, anda juga boleh menjadi mungkin technician Econ. So kat sini telah ditubuhkan pada 2018. So incubator Econ ni diketuai oleh Encik Muhammad Zaiham bin Hamzah. So sekiranya berminat, bolehlah berjumpa dengan pensyarah yang boleh berjumpa dengan Encik Zaiham. So kat sini boleh kita buat operasi di Blok D. Untuk pelajar semester 1 yang belum familiar, boleh selepas ni boleh tengoklah. Blok D berada di blok akademik. Selain pada yang tu, kita ada juga buat program pensyarah pelawat industri. Yang ni ada juga yang kita panggil macam myduno.com Shah Alam. Libatkan semua program lah. Ada technical talk yang kita buat untuk semua program, untuk kongsi ilmu pengetahuan lah. So ini adalah aktiviti industri visiting lah. Selain pada itu, kita ada juga corporate social responsibility. So ini antara CSR yang kita dah buat lah. Contoh untuk bersihkan pantai dekat Batu Empat. So ni ada aktiviti lain yang kita telah jalankan. Okay, ini adalah fasiliti yang ada di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So kita ada 13 lecture room. Okey, boleh menempatkan 40 student. Selain pada tu, kita ada satu lecture hall yang boleh menempatkan seramai 150 pelajar. Selain pada tu, kita ada 2 engineering workshop. Kita ada 4 lab komputer dan kita ada 9 lab berkaitan dengan elektronik dan electrical lah. Akhir kata, saya ingin sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar SEM1. Harapan saya supaya semua pelajar dapat belajar bersungguh-sungguh dan dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan lah selama 3 tahun. Sekiranya ada soalan atau kemusykilan, boleh datang jumpa saya. Sekian, terima kasih.